Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Meet ketiga ya, untuk kelas berdikari. Okey, minggu lepas kita ada bincang sikit tentang menternak. Menternak sebab sebelum ni kita kata untuk berdikari kita juga mesti ada satu aktiviti untuk hasilkan makanan, untuk hasilkan makanan. Jadi minggu lepas kita bincang tentang menternak, tentang menternak. Jadi saya nampak hari ini, dan saya ada kata kalau kita menternak, kita kena buat cara organik. Itu cara yang kita buat satu sistem, kita buat satu sistem yang mana bila kita ternak, makanan tu sebenarnya datang daripada kebun kita, campur lah, makanan campur. Kemudian tinja dia bila jatuh, tahi dia tu bila jatuh, mesti ada satu sistem yang ambil benda tu dan recycle semula ke dalam kebun kita ataupun ke dalam pekarangan rumah. Jadi saya sendiri masa buat benda-benda ni, saya tinggal di kawasan lot tengah sebenarnya. Kawasan lot tengah maknanya ruang amat terhad. Ruang amat terhad. Jadi saya ternak arnab. Saya ternak arnab. Jadi macam saya katalah, kalau kita bela satu pasang, maknanya satu ibu, kita boleh dapat lebih kurang 32 kilo daging satu tahun. Kilo 32 daging satu tahun. Dengan kita ambil purata, seekor ibu dia akan beranak setiap 28 hari. Gestation dia lah 28 hari je. Dia maknanya sekali dia konsif awal bulan, akhir bulan tu dia akan beranak. Dan kita bagi pula masa untuk disusukan anak dia 2 minggu, biasanya 4 minggu, 6 minggu. Kalau dia menyusu 6 minggu, biasanya 2 minggu tu lah yang rapid. Bila 6 minggu tu, 4 minggu dia dah lepas. Dah lepas 6 minggu, 8 minggu, anak tu kita sembelih. Kemudian dia berterusan lah. Jadi kalau kita nak daging, okey lah. Kalau jadi beza dia dengan ternakan lain, kalau kita ternak arnab ni, dia tak bising, dia tak ganggu jiran. Tapi dia keluarkan banyak tinja. Tapi nasib baik tinja dia ialah tinja dipanggil cold manure. Cold manure ni maknanya kita tak perlu proses, dia berak je, kita boleh kutip tu, kita boleh buat baja. Tapi kalau kita buat baja, kalau kita letak banyak, pokok kita pun mati sebab dia melecur kan, terlebih nitro. Jadi kita campur dulu dengan tanah, kita letak cacing dulu, biar cacing makan tinja dia tu. Jadi bila dah dimakan tinja tu, hasil tu dia macam serbuk kopi. Lebih kurang dalam 2 bulan lah. 2 bulan kalau kita tunggu dia macam serbuk kopi, kita boleh jual. Dan kita boleh ambil buat baja. Air kencing dia, sini satu masalah. Sebab apa? Sebab kalau kita biarkan dia hancing, sangat hancing. Jadi apa yang kita buat? Air kencing tu kita tadah, kita letak air lah, kita tuang dia bersama dengan tu, kita buat lubang, tadah letak dalam bucket, dalam baldi. Baldi tu kita tutup tapi kita bagi gas. Kita tutup tapi kita bagi gas. Bila bagi gas, insyaAllah dia akan, itulah, dia akan jadi baja. Jadi baja tu kita bagi letak aja dekat pokok. Bila cacing ni, kalau masuk grup cacing, dia panjang cerita. Mesti pakai cacing merah, mesti cacing biru daripada negara mana macam tu lah. Jadi kita nak berjimat. Jadi kalau kita nak berjimat, benda tu tak praktikal lah. Sebab kita nak bawa spesies daripada luar. Cara saya senang je. Kita nak cari cacing yang suka tinja arnab kan. Saya ambil je cacing tu, tinja arnab sikit. Saya pergi je dekat padang mana-mana tempat yang
nampak-nampak macam ada cacing, ada pokok lah. Okay, dekat luar ke kat mana-mana, saya letak je, saya timbun je situ sekejap. Okay. Saya timbun belah pagi, cacing tak naik pagi, petang, tengah hari dia tak naik kan. Okay, tutuplah elok-elok. Okay, tutup elok-elok supaya orang tak kacau. Petang tu, pergi semula, ambil tanah kawasan tu. Okay. Okay, ambil tanah kawasan tu. Bawah tu akan ada cacing lah pergi makan. Tinja tu dia akan habis. Kita boleh nampak. Okay. Dia akan turun, petang pagi letak banyak. Petang tu, kalau banyak sangat, dia habis lah. Okay, kita letak segenggam je lah. Letak segenggam je. Biasanya dia akan hancur lah. Tinggal sikit je. Okay. Kita pun ambil scoop, kita scoop je bahagian bawah tu ada cacing. Tapi cacing tu jangan cedera. Kalau cedera, dia tak hidup. Okay. Jadi ambil, kita bawa balik. Jadi cacing ni adalah cacing yang jenis yang suka tinja lah. Sebab cacing dia ada banyak jenis sebenarnya. Okay. Jadi bila bawa balik, kita letak dulu dalam tong. Okay. Kita letak dalam tong. Dalam tong tu kita campur dengan tanah. Okay. Kita letak tanah, kita letak cacing, letak tinja, kita letak tanah lagi, kemudian kita letak kertas surat khabar. Okay. Kita siap kertas. Kertas kita siap, letak dalam air. Okay. Kemudian kita perah, kita letak situ. Okay. Bila kita letak, dia lembapkan. Jadi kalau dia tak, benda tu tak serasi, dia akan lari ke dalam tanah ataupun ke dalam kertas tu. Okay. Jadi bila kita letak je dalam bucket tu, baldi tu kita tebuk supaya ada ruang kan. Pagi-pagi kita tengok kalau cacing duduk kat luar daripada tanah tu, daripada dalam medium tu, maknanya tanah yang kita bagi tu tak serasi. Dia cuba lari kan. Kalau tak, dia duduk di dalam. Kalau dia duduk dalam baik-baik, dia membiak lah. Okay. Lama-lama, lebih kurang dalam 2 minggu lepas tu, kita boleh nampak anak cacing. Okay. Masa saya bela arnab, okay, saya letak je dalam bekas cacing. Okay, bila dia bertelur kan, kita ambil je, tinja cacing kan, dia bulat-bulat macam tek kambing kan, bulat-bulat. Okay, saya pecahkan, saya kira berapa anak ada dalam. Dia keluar, dia bergerak lah, kecil, halus je. Okay. Satu tek cacing tu ada lebih kurang dalam 12 ekor gitulah. Kalau 12 ekor tu maknanya satu kokun. Cacing ni, dia bertelur, dia keluar kokun. Okay. Kokun ni, dalam kokun tu ada telur. Okay. Dia biasanya warna orange gitu sikit, jingga sikit. Dia banyak telur lah dalam satu tu. Dia macam telur, kalau bentuk dia tu macam bentuk titik air. Bentuknya titik air, warna kecil aja. Okay. Warna orange. Okay. Warna jingga. Dalam tu ada telur lah, ikut jenis. Kalau jenis yang biasa, yang lokal, boleh ada sampai 24 telur dalam satu kokun tu. Okay. Jadi bila dah ada tu, kita gunalah. Ataupun kalau kita tak sanggup nak buat macam tu, okay, kita pergi je kedai pet shop yang ada jual tempat mancing. Okay. Biasanya kedai tempat mancing, dia ada jual cacing untuk mancing lah. Cacing untuk mancing, cacing tanah lah, jangan beli umpun-umpun. Cacing tanah. Tapi dia lemah lah sikit kan. Kita ambil dia buat balik, kita letak je dalam bekas tu, kita tengok. Bila dah dia okey dah, insyaAllah dia membiak lah. Okay. Dia membiak. Makanan ada kan. Okay. Cacing dia tak cerewet. Kerja dia pun makan dengan membiak je. Makan, membiak, berak. Makan, membiak, berak. Okay. Tapi bila dah macam tu, kita ambil je. Nanti bila kita buat tempat tadahan tu, okay, tempat tadahan tu, kita tak mahu ada lalat kan. Kita letak tanah. Dia letak tanah, cari tanah kompos ke, tanah apa, potting soil pun boleh. Okay. Letak dekat bawah, dekat tadahan tinja tu. Okay. Okey, cacing tak ada pasangan ke? Adalah, masa kita korek tu, kita ambil banyak lah. Okay, kita ambil banyak. Kalau seekor tak tu. Tapi cacing ni, okay, dia macam ni. Okay. Kalau tempat tu serasi, kalau dia tak ada pasangan, okay, dia tak perlu pasangan. Okay. Dia ni, kalau orang sains, dia panggil hermaphrodite. Okay, hermaphrodite. Maknanya kalau ada pasangan, dia bercinta lah. Okay, dia bercinta, dia buat lah. Okay, kerja dia. Tapi kalau dia seko-seko, dia boleh bercinta dengan diri dia sendiri. Sebab apa? Kalau tak ada pasangan, dia boleh, Tuan buat macam tu. Dia boleh adakan dua-dua alat. Alat jantan ada, alat betina ada. Kemudian dia pun boleh sama dengan diri dia sendiri, keluar telur. Dia macam tu. Okay. Dia panggil hermaphrodite. Dia macam
siput. Okey, siput babi pun macam tu. Kalau dia tak ada pasangan pun dia boleh dengan diri dia sendiri je. Okey, dia boleh buat dengan diri dia sendiri. Jadi lepas tu dia bertelur jugalah, dia boleh membiak jugalah walaupun seekor. Okey. Okay, kalau dia ada dua, ada pasangan, dia nak pasangan. Okay, kalau tak ada, uh, okay, dia tak perlu, kita tak perlu risau tentang jantan atau betina. Okay, dia binatang happy. Okay? Binatang happy. Dia boleh happy seorang-seorang je. Okey. Bila kita buat macam tu, okeylah, maknanya sistem ada kan. Apa? Anak tu berak atas. Dia maknanya bukan kosong, kita tadah tu ada tanah. Bila ada tanah ni, risiko lalat tu kurang sikit. Okay? Risiko lalat tu kurang. Sebenarnya lalat ni, dia macam ni. Kalau kita guna makanan komersial, okay, boleh. Okay, sebab apa? Sebab cacing memang kawan tanaman. Dia macam ni. Kalau kita tengok dekat kebun kita, dekat ruang, katalah kita tak ada apa, tepi rumah kita ada rumput. Okay? Kita tengok rumput yang paling besar sekali. Banyak rumput, tiba-tiba ada satu tu paling subur. Okay? Paling subur. Okay? Ambil apa screwdriver yang dah terpakai, yang tak boleh tu. Okay? Korek screwdriver tu ataupun weeder lah. Okay, weeder untuk buang rumpai. Tapi screwdriver boleh. Saya guna screwdriver lama je. Kalau baru pun saya pergi beli je dekat kedai RM2 kan. Screwdriver besar tu. Cucuk je kat ujung tu, tolak naik atas. Okay, tarik dengan akar-akar sekali. Kalau apa rumput paling besar sekali, ada cacing lah tu kat bawah dia. Jaga. Okay. Dalam banyak tu akan ada seekor cacing besar. Okay. Akan ada seekor cacing besar. Jadi maknanya rumput cantik je belaka, ada satu besar lagi cantik, itu ada cacing jaga. Jadi kalau kita berkebun, kalaulah dalam tanah kita tu ada cacing, alhamdulillah. Okay. Kalau ada seekor untuk setiap pokok pun, pokok tu akan jadi besar. Okay. Pokok tu akan jadi besar. Ini cara penanaman secara organik. Bukan cara organik ni sebenarnya ramai orang keliru. Okay. Orang anggap bila kita pakai baju organik, bila kita pakai racun organik, itu organik lah tu. Okay. Itu organik. Okay. Itu organik tipu-tipu. Okay. Itu organik tipu-tipu. Bila organik tipu-tipu, saya pun jadi halus, kecil, berlubang-lubang sekali, kena makan di serangga. Kan? Itu tak betul tu. Okay. Organik, sayur dia akan besar, banyak apa, hijau, cantik, macam saya tunjuk gambar biasanya kan. Itu saya guna cara organik tu. Okay. Dia hijau, dia cantik, daun dia besar. Okay. Kalau ada lubang, kena makan pun sikit je. Okay. Sikit je. Okay, kalau itu cara organik. Okay, itu cara organik. Jadi bila kalau kita dah ada macam tinja, kita bagi makan cacing, kita letak, maknanya dia dah ready. Pokok pun akan subur. Okay, dia akan subur. Jadi bila kita subur tu, apa yang saya buat macam ni, makan tu. Mula-mula tu memang kita bergantung pada makanan beli. Tapi kalau kita guna makanan beli, apa ni, dedak lah maksud saya ni, beli yang proses. Kalau beli yang macam jagung semua, okey lagi. Kalau kita guna dedak, tempat kita ternak tu memang akan banyak lalat. Okay? Akan banyak lalat. Sebab apa? Sebab tinja itu tinja yang tak sihat. Okay? Tinja yang tak sihat. Kalau kita tak nak ada lalat, okay, kita kena buat macam ni. Okay? Kita kena buat makanan sendiri. Jadi, kalau macam ayam apa semua, kalau kita bela, kita letaklah apa yang potong-potong sisa-sisa dapur tu, maksud saya macam ni. Sawi kan kita ambil, kita tak ambil semua. Bahagian pakar tu kita dah tak ambil kan. Ada bahagian kita buang. Kalau kobis tu, kalau carrot, kita kadang-kadang kita buang kulit kita buang kulit. Bila kita buang kulit tu, kita raut kan. Kulit tu ambil, kita campur dengan makanan ayam. Okay? Jadi makanan ayam tu ataupun makanan ternakan kita. Ternakan kita tu buat macam mana? Biasanya saya ambil je sebut jagung, yang hancur tu, jagung hancur lah. Okay. Kemudian beras hancur, beras yang dijual untuk ternakan, yang macam kilang kan, boleh tumpah-tumpah kan. Dia tak jual untuk orang makan. Dia sodok-sodok, letak setempat, dijual dekat kedai, pet shop. Dia jual, dia murah sikit lah. Okay. Jadi ambil tu sikit, ambil jagung sikit. Okay. Kemudian campur dengan sayur yang balance tu, rebus je. Okay. Rebus je.
uh, lepas tu kalau apa kita nak kill lalat kan, tak nak ada lalat, kita letak garam 1 cubit dalam 1 periuk tu. Letak garam 1 cubit, okey. Lepas tu kita rebus je, biar je situ. Bila dah dia masak, buat malam tak apa, sekejap je kita buat macam tu, okey. Kalau kita letak lebih kurang dalam 1 tin ya, 1 tin sardin tu, 1 put kalau orang panggil, dia akan jadi dapatlah 1 periuk, okey, dapat 1 periuk. Kita bagilah makan pada ternakan kita, okey. Bila kita bagi makan ternakan kita, makan macam tu, yang pertama sekali dia akan sihatlah, dia cergas, okey. Yang kedua, tak ada lalat, okey. Tapi tinja dia tu mesti ada tanah lah, okey, mesti ada tanah. Bawah dalam tanah tu yang kita ada tu kita letak cacing supaya dia makan. Okay, jadi macam saya bela ayam kan, saya bela sebenarnya tak rumah ni rumah lot tepi. Okay, tak luas sangat, lot tepi, tapi saya tanam pokok, saya buat permaculture. Permaculture maksud saya ni, saya tanam pokok-pokok sayur yang kita boleh buat sayur tapi pokok daun kayu. Okay. Contoh, saya tanam pokok moringa, okay. Saya tanam pokok peria pantai, okay, peria pantai. Kemudian pokok fig, pokok apa kalau orang kampung ni, pokok ara. Pokok ara tumbuh je, saya biarkan je sebab dia ada buah kan. Lepas tu benda-benda ni, daun-daun ni saya campur, okey. Katalah pokok peria pantai dia cepat naik kan, kalau ada tu kita potong je dia naik, potong dia naik. Kita boleh makan, dia kaya dengan khasiat, kaya dengan protein, okey. Kemudian kita pun yang balance-balance tu yang dah tua tu, saya potong-potong letak je dalam masakan ayam tu. Okay, pagi-pagi saya bagilah, okay, bagi. Okey, taklah sampai buat tiap-tiap hari, tak ada. Okay, kita buatlah 2-3 hari sekali ke, seminggu 2 kali ke, okay, kita buat macam tu supaya ayam tu happy. Jadi bila dia cergas tarik dia jatuh je cacing makan. Lalat tak ada. Saya buat lalat tak ada. Okay. Sebab apa saya kata tu, kalau tak saya ada masalah lah. Okay, sebab saya ambil lot tepi, okay, lot tepi. Ayam besar saya maintain dalam 10 ekor. Okay, 10 ekor je, saya tak lebih. Tapi yang kecil tu, okay, yang kecil ada lebih kurang dalam 50 ekor. Okay. Sebab apa saya bela je, bila bela je dia lah apa? Dia besar je lebih kurang dalam 3 bulan, okay. 3 bulan tu 12 minggu dia dah macam andara lah, okay. Jadi saya pilih lah kalau sebab dia biasanya 16 minggu saya katakan, okay. 12 hingga 16 minggu tu dia dah start bertelur. Kita tengoklah yang mana yang kita nak keep, yang lain tu saya sembelih lah, okay. Saya sembelih, okay. Jadi banyak kan, saya tak sembelih sikit-sikit, saya sembelih the whole batch lah. Kalau ada biasanya 50 ekor tu tak hidup semua, okay. Hiduplah dalam 40 ekor gitulah, okay. Kadang-kadang hujan, macam-macam masalah lah. Kadang-kadang tempat saya ada musang pun masuk, okay. Jadi adalah biasanya dalam 30 ekor sekali sembelih. Okay, bila dah sembelih, kadang saya malas cuci, kena penat juga kan. Senang je, saya sembelih je, tak dalam plastik, saya pergi hantar pasar, suruh dia proses, spin kan. Ataupun, okay, saya proses sendiri, tapi ambil masa 1 hari lah. Okay, ambil masa 1 hari, proses, letak dalam plastik potong-potong, letaklah dalam jenis yang wrap yang yang sedup, yang vacuum tu. Okay, kita ada beli dekat Shopee ada. Tak je kecil-kecil yang bahagian dada. Budak-budak kurang suka kan dada kalau kita masak terus. Dia suka drumstick, dia suka wings, tu. Tapi bahagian dada dia tak suka sebab dia kata isi banyak kan, untuk kanak-kanak. Jadi kita simpan, okay? Kita simpan itu vacuum pack, kemudian letak dalam tong macam saya kata tu, okay? Jadi kita tak perlu keluar duit dah, okay? Tong besar, letak ais, okay? Letak garam, okey. Letak ais, letak garam. Separuh tong tu ais, okey. Kemudian garam letaklah 1 kilo, 2 kilo. Banyaklah, okey, banyak. Okey. Jadi bila kalau air tu dah cair pun tak perlu risau, okey, tak perlu risau sebab kita letak makanan kita dalam plastik, okey. Dan tahan lebih kurang 4 bulan, okey. Mana kalau kita letak 10 ekor contohnya, 10 ekor, kalau kita makan, kalau anak-anak kecil lagi, 1 ekor tu mungkin tahan 3 hari. Kalau macam rumah saya ni 1 ekor, okay, 1 ekor tu 1 hari je, okay, sebab anak-anak besar, okay, pasal anak-anak ramai duduk kat rumah tu, 1 ekor 3 hari, okay.
Jadi ni 3 hari pula. 3 ekor satu hari. Okey, 3 ekor satu hari. Sekarang 1 ekor satu hari. Sebab yang lain yang besar-besar dah keluar, dah kahwin dah. Tinggal yang kecil pun dah besar dah sebenarnya. Okay. Yang dah besar. Tapi lebih kurang 1 ekor satu hari. Jadi 10 ekor 10 hari. Okay. Jadi kalau saya letak 30 ekor, tu 1 bulan lah stok. Okay. 1 bulan. Jadi saya letak dalam tong macam tu 1 bulan okey tahan. Okay. Ikan pun saya beli kalau time murah kan, tapi tengok jangan ikan yang dah rosak kan. Ikan yang elok lagi balik, pack macam tu, tak dalam tong tu lah. Saya tak guna peti sebab kalau guna peti mahal elektrik. Peti saya pun bukan besar. Okay, peti kecil je. Okay, jadi tong tu ada yang tanya nak letak kat mana. Okay, nak letak kat mana? Saya letak je dekat ruang tamu. Okay, kemudian letak alas meja, dia dah jadi coffee table. Okay, maknanya kalau nak hias boleh lah hias kan. Ya, bersihkan dulu. Okay, ayam pun bersihkan dulu. Sebab kalau kita letak dalam keadaan tak bersih, okay, dia tak boleh tahan lama. Sebab bakteria di dalam semua kan, dia tak boleh tahan lama. Jadi kita bersihkan dulu. Okay. Kalau nak cantik lagi, lepas pada kita dah cuci semua tu, kita buat air panas tu, kita celup dulu. Okay. Kita celup dulu 5 minit. Dia manis paling masak lah, dalam tak masak lah, tapi yang luar tu kan, tujuan dia untuk bersihkan. Kemudian kita packkan. Okay. InsyaAllah tahan lama. Okay. InsyaAllah tahan lama. Sebab yang ni untuk apa? Yes, macam deep freezer lah. Sebab dia punya temperature dia akan turun lebih kurang -4 Celsius. Okay, -4 Celsius. Lepas tu saya sekali kalau nak buat ais pong ke, ais pop ke, ais krim Melaya ke, ikat, letak je dalam tu. Kemudian nak makan buka, tapi jangan buka banyak kali sangat. Okay? Sebab kita buat macam ni. Okay? Benam je. Okay? Benam je. Tak atas pun boleh. Saya dulu ikan saya cuba letak atas pun boleh. Sebab dia macam ni. Okay? Beza dia dengan peti sejuk. Okay? Peti sejuk dia berdiri. Okay? Dia berdiri. Udara sejuk, okay? Udara sejuk dia berat. Okay? Udara panas dia ringan. Okay? Jadi biasanya peti, biasanya dia letak yang sejuk tu duduk atas. Okay? Tujuan dia bila freezer duduk atas, buat sejuk tu akan turun ke bawah, udara sejuk. Dia akan turun, panas akan naik ke atas, disejukkan. Jadi dia rotate lah. Okay? Dia rotate. Bila nak buka peti, okay, yang sejuk tu kan dia turun, dia keluar. Okay? Dia akan keluar. Okay? Jadi setiap kali kita buka tu, kita membazir tenaga. Okay? Setiap kali buka tu sebenarnya membazir tenaga. Tapi yang tong ni dia atas kan, kita buka daripada atas. Jadi udara panas duduk atas, udara sejuk duduk kat bawah. Jadi barang-barang kita duduk kat bawah kan. Kalau kita buka tong tu, okay, ada kadang-kadang kita rasa lah sejuk tu, maknanya keluar juga. Tapi sebenarnya yang mula-mula keluar tu ialah yang panas. Jadi dia maintain dalam tu. Sebab kedudukan dia baring kan. Kedudukan dia baring, udara sejuk duduk kat bawah. Okay. Kecuali kalau kita buka kuat, tergerak lah kan. Dia keluar lah sikit. Tapi kita taklah tahan sangat. Okey, dia macam ni. Kalau tong kecil pun kalau kita letak ais banyak, okey lah. Kalau boleh cari yang paling besar lah. Yang kalau gabus pun dulu saya pakai tong gabus je. Okey. Tong gabus tu saya letak macam ni. Ni sebuah dia. Minggu lepas saya tak bagi tahu kan. Saya tak bagi tahu. Okey. Bagi 4:1. Okey, 4:1. Maknanya 4 liter ais, 4 kilo ais lah. Okey. 4 kilo ais, 1 kilo garam. Okey, 4 kilo ais, 1 kilo garam. Okey. Dia kalau bila nanti tu ais tu akan cair juga, tapi cair dia tu masih lagi di bawah kosong, dia punya temperature. Okey, masih lagi di bawah kosong. Sebab air garam dia beku pada suhu negatif 4 gitu. Okey. Okey. Jadi beg besar lah maknanya. Okey, 4 kilo yang beg besar tu letak 1 kilo garam, campur terus. Jangan was-was. Bukalah plastik tu. Buka, campur je. Okey. Dia akan sejuk, okey. Walaupun ada yang cair, biarkan situ. Cair dia tu kalau kita celup tangan, kita boleh rasa. Dia lebih sejuk daripada air sejuk. Okey. Sebab nak beku air garam, dia perlu di bawah tahap beku kurang daripada 0 darjah. Jadi air tu memang kurang daripada 0 darjah. Jadi okey lah. Okay.
Kita buat macam tu, kita cuma tukar bila semua ais dah cair. Okay. Bila ais dah cair, okay, kita celup pun dia dah kurang dah sejuk, masa tu baru kita tukar. Okay. Jadi maknanya lebih kurang dalam 4 bulan je sekali tukar. Okay. Okey tak 4 bulan sekali beli apa? Saya tabur je. Okay, saya tabur tapi dia akan turun sendiri lah kan. Sebab yang kena garam tu dia akan cair sikit kan. Dia akan cair, dia akan turun ke bawah. Dia takkan keras. Okay? Dia takkan keras. Sebab apa? Kalau nak keras, peti tu kita kena betul-betul, temperature mesti betul-betul turun lah. Okay? Kalau tak, dia tak. Kalau setakat 0 darjah, dia tak beku. Okay? 0 darjah, dia tak beku. Okey, inilah aplikasi sains kan. Sekolah dia ajar, okey, kalau kita tak garam, okey, suhu akan turun lebih pada 0. Okey, baguslah tu. Tapi dia tak bagi tahu kan nak buat apa dengan benda tu. Jadi budak-budak pun malas belajar, okey. Malas belajar, malaslah belajar sains. Tak ada guna. Sebenarnya ada guna, tapi sebab di sekolah dia tak ajar apa kegunaan dia. Dia bagi fakta je kan. Nak lulus nak dapat A je. Okey. Nak dapat A je. Itulah kelemahan dia. Saya pun silap jugalah. Sebab apa? Sebab saya dulu jadi cikgu, saya pun tak ajar benda-benda tu. Sebab tak ada dalam silibus. Saya nak budak-budak saya dapat A saja. Okey. Nak dapat A je. Cakna untuk dapat A. Bukan cakna untuk hidup. Okey. Sebab kita ilmu ni yang kat sekolah tu satu bahagian je. Okay? Satu bahagian je. Maknanya kita habis sekolah tu, kita tak lengkap lagi. Okay? Kita dapat kertas keping tu, kita tak lengkap lagi. Kita hanya lengkap selepas pada kita ambil ilmu tu, kita guna dalam kehidupan seharian. Okay? Bila kita guna dalam kehidupan seharian, barulah jadi. Sebab apa? Sebab sekolah tu dia ajar ilmu baik-baik. Okay? Kalau kita keluar, kita amalkan, kita jadi orang baik lah. Okay? Kita jadi orang baik. Kalau kita tak amalkan, kita tak jadilah orang baik. Sebab kita akan buat benda-benda yang tak ajar di sekolah. Okay? Bila tak ajar di sekolah ni, dia nakal sikit. Sebab dulu saya masa jadi cikgu dulu, pernah juga kan, parents lah, PIBG kan, dia pun sebutlah masalah-masalah ke anak-anak dia yang dah habis sekolah. Okay, dah habis sekolah. Saya bagi sebiji je. Okay. Kenapa pula salahkan cikgu? Sebab masa cikgu didik, ni cikgu dulu lah, zaman dulu kan, anak-anak okey je. Bila dah habis lepas beli cikgu, dah serah balik pada mak bapak, masa tu ada masalah. Tiba-tiba kenapa mak bapak marahkan cikgu pula? Okay. Cuba ambil suruh anak-anak dia tu guna ilmu yang dia belajar kat sekolah tu. Dia jadi baik lah. Okay. Sebab dia akan sibuk kan. Dia akan sibuk buat macam-macam. Okay. Cari lah apa. Senang je. Macam saya nak ajar anak-anak saya bertanggungjawab macam dia kecil, senang je. Okay. Anak-anak dia besar-besar ni dia marah lah kan. Dia marah. Sebab dia tu menyusahkan dia. Sebab dia tak faham. Masa dulu lah. Okay. Sekarang dia ada anak baru dia faham. Okay. Kenapa papa beli anak suruh kita jaga? Okay. Seorang saya bagi. Sebab saya nak ajar dia tanggungjawab. Okay. Jadi kalau anak dia mati, maknanya dia tak jaga betul-betul lah kan. Saya tak marah. Tapi dia akan berasa guilty lah. Jadi kalau tak ada anak pun saya bagi ayam. Kalau tak nak bezakan dengan ayam orang lain, kalau dekat kampung, saya duduk kampung, orang lain bela ayam kampung, dia saya bagi ayam gergasi. Okay. Okay. Tapi saya bagilah, ini ayam awak, ini ayam awak, ini ayam awak. Nanti dah besar, kita sembelih. Bila kita sembelih, marah masing-masing. Okey. Jadi garam tu kita pakai garam biasa je, garam murah. Jangan beli garam mahal. Tak salah beli garam gunung lah, garam Himalaya lah. Jauh tu nak datang daripada Himalaya nak bawa ke rumah kita. Okay? Kita bayar harga minyak. Okay? Rugi. Kita ambil garam tempatan je. Okay? Yang jual kat pasar raya tu, yang timbang kilo tu pun boleh. Okay? Yang timbang kilo tu pun boleh. Okey. Jadi puyuh pun sama. Okay? Puyuh pun sama. Saya guna macam ni lah. Tapi kita ikut jumlah tenakan kita lah. Okay? Macam saya buat satu periuk. Okay? Satu periuk tu satu hari. Tapi saya ada 50 ekor. Cukup tak? Orang tanya. Cukup. Okay? Sebab apa cukup? Sebab saya ada kebun tu, dia pergi kutip lah, belalang lah, apalah. Jadi tanah saya tu, tempat yang saya bela tepi-tepi rumah ni, tak adalah masalah serangga, perosak. Okay? Tak ada masalah benar, tak ada. Tapi adalah juga masalah ayam makan. Okay? Jadi kalau macam pokok peri pantai tu dia tinggi kan, jadi bawah tu tak kosong lah sebab ayam makan.
Tapi belah tinggi atas tak ada lah. Dia tak sentuh lah. Moringa memang pokok tinggi. Jadi dia tak sentuh. Tapi saya bagi juga. Kadang-kadang bila saya pergi, saya kutip moringa tu, saya kutip. Yang kurang comel, yang kuning semua, saya pun lurut, panggil. Lepas tu, style tu kan lah. Jadi sebelum tabur, panggil dulu. Biar dia tahu makan kan. Bila sebut macam tu, semua datang. Saya pun tabur. Dia pun makan. Kalau itik, saya panggil. Semua datang. Makan. Macam tu lah. Okay. Kalau ikan pun, ikan apa? Ikan, saya beli ikan keli. Mudah kan? Sebelum tabur tu, saya pun kata, makan. Semua timbul. Saya pun bagi daun moringa. Dia pun makan. Okay. Jadi adik pula tanya saya, dah kalau keli, nak bagi makan apa? Okay. Nak bagi makan apa? Okey. Saya bagi makan yang sama juga. Daripada satu periuk tu, okay. Saya keluar, saya genggam satu genggam, saya bagi kat anjing dulu. Sebab saya ada beli anjing. Okay. Saya bagi kat anjing dulu. Itu nombor satu. Sebab ranking dia atas sekali. Okay. Ranking dia atas sekali. Okay. Sebab apa? Kalau saya tak bagi pada anjing, saya bagi pada makan binatang lain, dia akan cemburu. Okay. Masalah kalau anjing cemburu, kalau ayam tu pergi dekat dia, memang habislah dia kerjakan. Okay. Jadi kita kena bagi tahu dia paling penting, dia bos. Okay. Dia jaga kebun. Jadi sebelum keluar je, saya pun ambil satu cukup, saya bagi kat anjing dulu. Okay. Anjing pun makan. Okay. Saya bagi kat kucing, tapi kucing sombong, dia tak mau makan. Nasi dengan jagung. Siapa nak makan? Kita nak ikan. Okay.